عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Terimalah segala amalan yang kami buat ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah penerima segala amalan ya Allah. Engkaulah pendengar segala doa ya Allah. Engkaulah yang mengetahui isi hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah penerima taubat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penyayang kepada hamba-Nya ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, supaya bertemu dengan siratan mustaqim, dengan berkat bacaan Al-Quran kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatikanlah kami ya Allah dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran pimpinan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran petunjuk bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami untuk membacanya ya Allah ketika kami lupa ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami ya Allah ketika kami jahil tentangnya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah kekuatan untuk membacanya ya Allah. Walaupun di tengah malam yang penuh dengan sejuk dan lena tidur ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk membacanya ya Allah. Walaupun di tengah hari yang penuh kesibukan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini peguam bela kami di sisimu ya Allah, yang menyelamatkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan Al-Quran ini sebagai pendakwa-Mu ya Allah, yang bakal mencampakkan kami ke neraka-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah selesai sudah bacaan kita malam ni dengan Ustaz Said. Okey, Ustaz Said boleh unmute-kan Ustaz? Mic termute. Okey. Okey. Okey, insya-Allah seterusnya kita ada sedikit tazkirah daripada Ustaz yang bertajuk Ibrah kisah Nabi Ibrahim dalam ujian hidup baginda. Okey, mungkin ramai kita dah tahu dah kisah Nabi Ibrahim bersama dengan anak dia Nabi Ismail semua. Tapi orang kata apa? Orang kata tazkirah ni lebih kepada recap lah, kan, peringatan kan, kisah-kisah Nabi ni kan, supaya apa ujian yang melanda dalam hidup kita ni, apa yang kita boleh ambil lah kita ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Terima kasih pengurusi majlis kita, dan dalam kita punya majlis yang sangat-sangat berkat, majlis di mana kita membacakan ayat Al-Quran, dan sekarang ni kita dalam proses memahami isi apa yang ada dalam Al-Quran ni. Ini satu benda yang sangat hebat. Nabi sebut dalam satu hadis, tidak berkumpul satu kelompok manusia yang mereka ini duduk yatadarasuna fima bainahum, mereka mempelajari Al-Quran dan sama-sama belajar. Seorang sebut, seorang belajar. Seorang ni dengar cerita, seorang ni faham. Dan mereka ini akan dapat banyak manfaat. Ada 4 manfaat yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Yang pertama, anzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ini ketenangan. Mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini, Allah turunkan keterangan. Yang kedua, Allah beri kepada mereka ini ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan kepada mereka ini, mereka dapat apa? Ar-rahmah. Mereka akan dapat rahmat kasih sayang Allah. Iaitu Allah punya simbol kasih sayang Allah ini, Allah berikan rahmat yang bermacam-macam. Sama ada rezeki, sama ada kesihatan, sama ada masa. Ini semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, disebut apa yang Allah akan beri. Allah akan berikan malaikat menaungi majlis-majlis ilmu itu dan membawa doa-doa kita ini. Malaikat ini duduknya di langit. Dia duduk dekat dengan Allah. Dia adalah makhluk yang diperintahkan Allah, duduk dekat dengan Allah, dan apa yang mereka buat, mereka ini menyampaikan wahyu Allah ataupun membuat tugas-tugas yang Allah beri. So bila malaikat naung majlis ilmu, malaikat ni akhirnya akan balik ke langit. Akan balik kepada Allah semula. Bila balik kepada Allah, mereka bawa doa-doa kita ni. Itu pun hebat juga. Dan yang keempat, disebut orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, nama mereka ini disebut-sebut oleh penduduk langit. Allah akan sebut nama kita ini di sekitar penduduk langit. Allah akan sebut, tengok ni si fulan, orang ni dia duduk dalam majlis ilmu, dia belajar. Walaupun dia dah tahu, tapi dia belajar. Walaupun ilmu tu banyak dah, dia dah tahu dah, tapi dia belajar juga. Nak mengatakan Allah sayang sangat dengan orang yang masuk majlis ilmu ni. Tuan-tuan yang dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita nak tengok satu tajuk secara ringkas sahaja. Dan cara saya cerita pasal tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dengan cara memberikan kerja rumah. Dah lama kita tak dapat kerja rumah, jadi saya suka bagi kerja rumah kat orang. Okey, so tuan-tuan, kalau ada buku nota boleh catat. Kenapa? Macam yang tadi kita punya tuan pengerusi sebut tadi, kita ni tahu cerita Nabi Ibrahim ni, kita dah biasa dengar dah. Kalau Nabi Ibrahim ni cerita pasal gaya haji, sudah pasti cerita pasal Nabi Ibrahim sembelih anak. Kita tahu dah. Tapi sebenarnya kalau kita nak tahu dalam Al-Quran ini, dan juga kita ini sangat pelik. Nabi Ibrahim dan namanya sangat dekat dengan kita. Dalam banyak-banyak nabi dalam yang Allah turunkan, kenapa nama Nabi Ibrahim ada dalam selawat kita? Bila kita tahiyat akhir, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim? Kenapa tak ada nama Musa? Kenapa tak ada nama Isa? Kenapa tak ada nama orang lain? Kenapa ada nama Ibrahim? Ni pelik kita ni. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim ni sangat-sangat hebat sehingga kan kita ni sebut dia hari-hari. Ini yang kita nak kena tahu hari ni, dia punya cerita dia. Dan Nabi Ibrahim ni antara nama Nabi yang disebut banyak sangat dalam Al-Quran. Disebut perkataan Ibrahim dalam Al-Quran sebanyak 63 kali dalam various surah, dalam surah yang berbeza-beza. Banyak sangat cerita Nabi Ibrahim ni. Nak menceritakan sangat hebat cerita Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia mempunyai satu cara ataupun gaya bahasa yang sangat menarik. Bila nak ceritakan kepada kita benda yang penting, Allah akan datangkan bukan dengan bentuk statement, tapi Allah akan datangkan dalam bentuk cerita, storytelling. Sebab itu kita ni kalau kita buat sale ataupun kita ni buat marketing, kalau kita buat copywriting, kalau kita buat hard sell copywriting, insya-Allah orang tak nak baca sangat. Tapi kalau kita buat storytelling, kita cerita pengalaman, kita cerita tu akan melekat dengan orang. Orang lebih suka. Kenapa? Sebab Allah tahu kita manusia suka cerita lebih daripada kita suka fakta. Maka bila Allah nak ceritakan benda penting, Allah datangkan dengan cerita. So sebab itu kalau tuan-tuan dan puan terlibat dalam selling, dalam marketing, banyakkan storytelling. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita benda penting yang Allah nak sampaikan, Allah guna storytelling.
So gunalah storytelling dengan banyak perkara sekalipun, walaupun dalam penulisan, dalam kita punya percakapan, storytelling sangat penting. Sebab itu dalam Al-Quran banyak sangat cerita Nabi Ibrahim, disebut 63 kali. Punyalah hebatnya. Dan Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebenarnya telah mengangkat darjat dia dengan setinggi-tinggi darjat. Dan Allah sebut dia punya kehebatan Nabi Ibrahim ni, dia ini bukan sahaja keturunan Nabi SAW datang daripada dia. Disebutkan Nabi Ibrahim adalah bapa kepada keturunan Nabi SAW. So Nabi Ibrahim ni dia descendant yang awal. Bapa segala manusia Nabi Adam. Bapa kedua manusia Nabi Nuh. Bapa ketiga manusia Nabi Ibrahim. Bapa pertama manusia adalah Nabi Adam. Bapa kedua manusia selepas habisnya session ataupun zaman Nabi Adam adalah Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dan kaumnya telah dibawa naik kapal dan baki kaumnya telah dihanyutkan Allah dengan banjir. Kemudian habislah kaum Nabi Nuh. Kemudian masuk kepada second level kaum yang ada adalah bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim ini adalah the third father yang ada dekat dalam sejarah peradaban manusia. Dan Nabi Muhammad SAW datang daripada descendant Nabi Ibrahim alaihissalam. So dia adalah descendant yang sangat baik. Dan Nabi Ibrahim ini Allah berikan dia satu kemuliaan yang sangat besar, iaitu dengan membina Kaabah. Tidak ada nabi lain yang Allah berikan keistimewaan ini untuk membina Kaabah. Hanya Nabi Ibrahim dan anaknya diberikan keistimewaan ini, sehingga Allah kata, kamu boleh buat Kaabah, kamu boleh bina Kaabah. Tapak Kaabah itu adalah telah digazetkan. Allah kata inilah tempat dia. Tapi binaan itu belum wujud lagi. Jibril dah turun dah letakkan ini adalah tapak Kaabah. Tapi yang buatnya belum lagi. Kenapa zaman Nabi Adam tak buat? Tak cerita lagi. Nabi Idris tak buat, tak cerita lagi. Nabi Nuh pun tak cerita lagi. Tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim ini Allah telah berikan dia ujian. Disebut dalam surah Al-Baqarah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim sebelum nak dapat satu arahan yang besar daripada Tuhan, membina Kaabah, Allah telah uji dia dengan ujian yang banyak. Fa'atammahunna, Allah sebut. Dia telah berjaya melepasi semua ujian itu. Maka selepas itu baru Allah lantik dia jadi ketua, dan Allah lantik dia untuk dia ini membina Kaabah. So kita nak tahu ujian apa yang Nabi Ibrahim dapat ni, yang sampai Allah boleh lantik dia untuk bina Kaabah. Apakah hebatnya Nabi Ibrahim ni? Ujian ni bermula dengan sekecil-kecil ujian, tuan-tuan dan puan. Ujian yang pertama yang dia hadapi adalah ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim kecil, Nabi Ibrahim mencari Tuhan dia sendiri. Tak jumpa-jumpa. Akhirnya, dia dapat tahu dengan izin Allah, dia tahu bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa. The problem is, bapa dia tukang buat berhala. Dia dengan umur yang muda, umur belasan tahun, nak explain dekat bapa dia, bapa buat salah ni. Macam mana dia nak explain? Dia dengan mudanya, makan, pakai pun bapak dia bagi, dia nak betulkan apa yang bapak dia buat tu salah. Bapak dia adalah well-known carpenter yang buat berhala pada waktu tu. Dia memang orang yang memang well-known lah. Semua berhala buat kat rumah bapak dia. Dan dia tahu bahawa benda tu salah. Macam mana dia nak sampaikan? Maka benda ni ada, kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat dalam surah Maryam, ayat 42 hingga 47. Ini kerja rumah. Nanti buka surah Maryam, tengok cerita ni. Surah Maryam ayat 42 hingga 47. Kalau saya cerita hari ni, insya-Allah kita habis besok. So saya bagi dia punya sneak peek dia. Saya bagi trailer dia. Nanti tuan-tuan buka dan baca. Cerita bagaimana Nabi Ibrahim lepas dia dapat tahu bahawa Allah adalah Tuhan, dia sebut dekat ayah dia, wahai ayah, kenapa sembah berhala? Wahai ayah, jangan buat begini. Wahai ayah, sesungguhnya itu adalah perkara yang sangat jijik. Wahai ayah, jangan sembah syaitan. Ayah dia marah dia. Bila ayah dia marah dia, ayah dia kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ibrahim, selama ni tak pernah marah pun, why sekarang nak marah? Kenapa kau benci dengan Tuhan aku? Aku buat elok-elok ni, apa hal? Kenapa nak marah? Apa yang ayah dia sebut? Kalau engkau tak nak sangat, tinggalkan aku. Wahjurni maliyah.
keluar daripada rumah ni, kena halau. Ujian pertama nak cerita kebenaran kepada ayah sendiri, itu ujian yang paling berat. Susah betul. Kita nak cerita benda kepada orang yang kita sayang, benda tu betul, benda tu baik, benda tu memberi manfaat, sudah pasti ada ujian. Kalau kita nak cerita dekat isteri kita, benda tu baik. Kadang-kadang benda yang isteri kita buat tu salah. Kita nak cerita tu, puah kita kona kiri kanan, pak merajuk. Habis lah. Tak boleh buat apa lah. Kita ada dua pilihan. Tak payahlah. Ataupun kita tidur luar. Pilih mana kita nak. So, dekat situ ujian yang besar. Ataupun isteri nak cerita kesalahan suami. Puahlah kona kiri kanan. Last sekali suami marah. So, sebab ini benda yang paling penting. Dia cuba berdakwah kepada orang yang dia sayang. Ini ujian pertama Ibrahim yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Maryam ayat 42 hingga 47. Itu ujian pertama. Akhirnya dia kena halau, dia tak marah. Dia duduk dekat tepi dan dia tengok langit. Dia tak tahu nak buat apa dah. Bila tak tahu nak buat apa, dia duduk tengok langit. Kaum dia, ada ahli-ahli kampung, dia tengok dia duduk kat tepi kampung tu. Hari tu ada event besar, ada majlis kat hujung kampung, pesta. So dia orang ajaklah Nabi Ibrahim. Dia kata, Ibrahim, mehlah. Kita pergi sekali, pergi pesta. Dia kata, tak nak lah, saya sakit. Disebut dalam Quran juga, inni sakim, saya sakit. Sakit kat mana? Sakit kat hati. Dia sedih sangat-sangat ayah dia tak nak beriman. Dia sedih tengok kaum dia buat jahat. Maka bila dia sedih ni, dia duk fikir, apa aku nak buat ni? Apa yang dia pergi buat? Dia pergi ke rumah berhala, House of Gods, yang telah dibuat oleh kaum dia ni. Ada banyak berhala. Apa dia buat? Dia nak pastikan betul ke berhala ni memang betul-betul batu, tak boleh cakap apa-apa. Dia pun pergi bawa lah makanan banyak-banyak letak atas tempat berhala ni. Dia kata apa? Makan lah. Makan. Dia kata makan. Bila dia tunggu berhala ni tak makan pun, batu ni tak makan. Dia kata, ala ta'kulun? Tak nak makan ke? Dia kata, saya bawa ni sedap ni. Dia kata, malakum la tantiqun? Dia marah. Dia kata, kenapa Tuhan semua tak nak cakap ke? Oh, dia marah. Bila semua batu senyap, sudah pastilah batu memang senyap lah, nak cakap apa ni kan? Memang tak cakap lah. Dia marah, dia pergi pecahkan semua berhala tu. Dia pecahkan ni, dia pecahkan tu, dia pecah. Habis pecah semua, dia nampak ada satu berhala besar punya. Dia fikir, aku tak nak pecahkan yang ni. Dia ambil kapak yang dia pecahkan tu semua tu, dia gantung dekat berhala paling besar. Kisah ni disebut dekat mana? Kisah ni disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 70. Yang ni pun kerja rumah kedua. Kerja rumah pertama, cerita pasal Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Kerja rumah kedua, cerita Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Bagaimana dia pecahkan berhala, detail dia ada dalam surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 70. Boleh baca nanti. So, bila dia dah pecahkan semua ini, dah habis hancur semua kecuali berhala yang besar. Dia punya kaum baliklah daripada pesta. Balik-balik buka dia punya temple tu, habis berkecai semua sekali. Maka dia orang berkata, man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa buat ni dengan Tuhan-Tuhan kita ni? Apa jadi ni? Siapa dia buat? Maka kawan yang tadi panggil dia tak nak tu, kawan dia bocor rahsia. Yang tinggal seorang je. Ibrahim je seorang yang tinggal kat kampung kita ni. Tak ada orang lain lah. Dia lah. So panggil Nabi Ibrahim datang. Maka orang pun tanya, Ibrahim, adakah engkau yang buat? Apa Nabi Ibrahim sebut? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bukan saya. Saya tak buat apa. Kapak tu ada dekat binatang berhala paling besar tu, tergantung kat bahu dia. Tanya dia lah. Kapak kat dia kat dalam ni, dia tak hancur. Mesti dia tahu. Mesti dia yang buat. Semua orang terdiam. Semua orang sebut kat dia, Ibrahim, kan tu batu. Macam mana bercakapnya? Maka Nabi Ibrahim sebut, dah kamu tahu batu yang disembah buat apa? Baru dia sedarkan kaum dia. So ujian kedua dia yang Allah beri kepada dia adalah untuk berdakwah kepada kaum dia sendiri. Susahnya nak dakwah kat kaum. So bila dia dah dakwah kat kaum dia ni, dah torture, dah dakwah betul-betul kau-kaunya, ingatkan kaum dia berubah. Tadi dakwah ayah tak berubah. Ayah halau daripada rumah. So dia ingatkan second step tak apa. Ayah tak berubah tak apa. Aku cuba try kat kaum. Ingatkan kaum berubah.
Kaum memang dah sedar dah apa yang diorang buat tu salah. Tetapi disebabkan ego, apa kaum dia buat? Kaum dia sebut, Ibrahim ni dah sangat-sangat terpesong. Ambil dia campak dalam api biar terbakar. Dia ni telah merosakkan agama kita. Tengok. Dahlah dakwah ayah kena halau daripada rumah. Dakwah kaum kena bakar pula. Maka bila dia kena bakar, maka ketika itulah bantuan Allah sampai dan Allah sejukkan api itu. Ini cerita kedua. Itu ujian kedua. Susah dah tu. Ujian dengan ayah dah kena. Ujian dengan kaum dah kena. Ujian ketiga, apa yang dia kena? Ujian yang ketiga, dia kena apa? Ujian ketiga adalah selepas Nabi Ibrahim dah kahwin. Dah kahwin lama sangat dah hidup dengan isteri, Allah belum beri zuriat. So ini ujian ni yang Allah tunjukkan kepada kita ni, tuan-tuan puan-puan, adalah ujian yang Allah beri kepada kita juga sebenarnya. Allah beri dan Allah tunjukkan sebagai bukti. Kalau kamu rasa susah, orang lain pun ada susah lagi daripada kamu. Kalau kamu rasa nak cakap dengan mak ayah kamu susah, Ibrahim dulu kena halau dari rumah. Kalau kamu rasa susah nak bercakap dengan saudara mara yang susah faham, yang kamu nak bercakap dengan kawan-kawan yang tak boleh terima, ingat Nabi Ibrahim dulu kena bakar dengan api. Kita belum kena bakar lagi. Kita belum lagi, kita okey lagi. Paling-paling kena bakar orang menganjing kita je. Itu je paling lebih. Kita balik rumah tak ada apa jadi. Tak pernah lagi kita kena bakar kan. So Allah nak cerita kat kita ni, susahnya kita, ada orang lagi susah lagi. Ujian ketiga, Nabi Ibrahim dah dakwah lama sangat dakwah, dah hidup bersuami isteri, zuriat belum sampai lagi. Lama zuriat belum sampai, tuan-tuan puan-puan. Kita tunggu berapa lama zuriat kita? Ada orang tunggu setahun dapat. Ada orang tunggu 2 tahun dapat. Ada orang tunggu 5 tahun dapat. Ada orang tunggu 20 tahun dapat. Ada orang tunggu berpuluh tahun tak dapat. Ramai sangat. Nabi Ibrahim berkahwin dan sampailah umur Nabi Ibrahim 90 tahun masih tidak mempunyai zuriat. 90 tahun tidak mempunyai zuriat. Walaupun seorang. Risau hati dia. Dia nak tahu siapa nak tolong bantu dakwah dia lepas ni. Siapa lagi yang tinggal. Apa aku nak buat dengan dakwah ini? Umur aku dah lanjut. Lama dia berdoa dengan Tuhan. Tapi adakah dia berhenti berharap? Tidak sekali-kali. Hari-hari berdoa. Wahai Tuhan, tolonglah beri aku zuriat. Aku nak tolong agama Engkau, wahai Tuhan. Aku nak tolong tambahkan lagi umat Islam, wahai Tuhan. Hari-hari minta dengan Tuhan. Tapi Allah uji dia. Dia tak ada anak. Lama berdakwah tapi anak seorang pun tak dapat. Sehinggalah umur dia 90 tahun. Umur dia dah lanjut. Umur isteri dia pun dah lanjut. Barulah Allah datangkan malaikat bercerita dan beritahu kepada dia berita gembira. Berita gembira dan kisah bahawa zuriat dia yang bakal sampai setelah 90 tahun menunggu ada dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga ayat 37. Ini ujian ketiga, ujian zuriat. So dia ada dekat mana cerita ni? Ada dekat dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga ayat 37. Tuan-tuan puan-puan boleh baca. Bagaimana Nabi Ibrahim punyalah semangatnya bila ada tetamu datang. Tetamu itu adalah 2 orang malaikat datang rumah daripada jauh datang. Nabi Ibrahim sebut kat isteri dia, kita sembelih seekor unta nak bagi tetamu kita makan. Dia sembelih, dia letak dekat depan, suruh tetamu makan. Tapi tetamu tak makan. Kenapa? Sebab malaikat. Malaikat mana makan? So dia senyap je. Kalau kita orang datang rumah, kita ajak masuk, orang tu kita tak kenal. Kita pun jamu dia makan. Bila kita dah letak dekat atas meja makanan, dia orang duduk je pandang kita. Tak cakap apa-apa, tak makan. Kita rasa apa? Kita rasa takut. Kita rasa macam, lain macam je ni. Ada apa ni? So itulah yang Nabi Ibrahim rasa. Nabi Ibrahim macam, kenapa ni? Ada masalah ke? Orang jahat ke? Bila malaikat tahu isi hati Nabi Ibrahim, dia sebut, jangan takut. Kami ni Rasul Allah yang datang memberikan berita gembira, kamu bakal dapat anak. Isteri Nabi Ibrahim duduk belakang langsir. Duduk tengok tetamu datang kan. Dia kata kamu dapat anak. Tergelak isteri dia kat belakang tu. Dia kata ajuzun akim. Dia kata dah tua pun boleh ke dapat. Dia kata biar betul. Dia bukan terkejut dan rasa tak logik. Dia rasa macam
biar betul saya dah tua ni. Dia gembira, dalam masa yang sama dia tak percaya. Betul ke dapat ni? Saya lama tunggu, janganlah main-main. Lama terkejut dia, umur dah lanjut sangat-sangat. Maka malaikat kata, kenapa nak pelik? Allah boleh beri macam-macam. Ini Allah beri. Alhamdulillah dapat anak. Ujian ketiga dia adalah anak. Lama tunggu baru dapat anak. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang, lama banyak kita buat baik dengan orang. Tapi Allah uji kita dengan kita. Allah tak uji kita dengan orang, Allah uji kita dengan kita. Sejauh mana kekuatan kita bertahan untuk mendapatkan sesuatu. Ujian ini yang Allah ajar kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama pasal ayah, orang yang dia sayang. Yang kedua pasal orang yang dia tak kenal, yang hancurkan hidup dia dengan bakar dia. Yang ketiga, diri sendiri bertahan begitu lama mengharapkan benda yang orang lain dah ada. Hari-hari tengok orang lain ni ada anak, orang lain ni main dengan anak orang ni dah pergi universiti, anak orang ni kita duk tunggu bila kita nak dapat. Ini ujian Nabi Ibrahim rasa. Dan Allah nak beritahu kepada kita, kalau kamu rasa kamu lama tunggu, kamu tengok Nabi Ibrahim berapa lama lagi dia tunggu. Punya sabar dia tak pernah merunguk sekali pun. Punya dia percayanya Tuhan pasti beri kalau dia mahu. Ujian ketiga ini dalam surah Az-Zariyat tadi ayat 24 hingga 37. Alhamdulillah bila dah dapat zuriat, gembira dia. Lahirlah Nabi Ismail yang sangat-sangat dia sayangi, yang dia ingat sangat-sangat, yang dia sayang sangat-sangat. Bila lahir sahaja Nabi Ismail, maka Allah berikan dia ujian keempat. Adakah dia ingin tinggalkan orang yang dia sayang? Ujian ini berlaku dalam surah Ibrahim ayat 37. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ibrahim ayat 37. Ayat surah Ibrahim 37 ni cerita pasal apa? Setelah Nabi Ibrahim dapat anak namanya Ismail, Allah arahkan Nabi Ibrahim bawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail bawa keluar daripada Palestin, keluar pergi ke Mekah, bumi yang tandus, tidak ada apa-apa pun. Kosong bumi itu, kering kontang. Tinggalkan mereka di sana, jangan buat apa-apa. Lepas tu balik. Allah suruh. Nabi Ibrahim ni punyalah taat perintah Allah. Kita kalau kita disuruh buat benda tu, benda yang kita rasa macam tak nak kita, tapi Nabi Ibrahim taatnya Allah, dia pergi tinggalkan isteri dia dan dia bawa sedikit bekalan, tinggal isteri dia. Bila ditinggalkan ini, isteri dia ni Hajar dengan tengah pegang baby yang baru lahir, yang ditunggu 90 tahun oleh dia dan suami. Tiba-tiba suami buat macam ni kat dia. Dia kata, wahai suami, kenapa tinggal saya macam ni? Nabi Ibrahim tak jawab. Tanya lagi, wahai suami, kenapa tinggal saya dan anak macam ni? Kita kan lama dah tunggu anak kita ni, kenapa tinggal macam ni? Dia tak jawab lagi. Dia tak boleh jawab, dia tak tahu nak jawab apa. Dan dia berpusing dan nak balik ke Palestin. Dia tak boleh jawab. Isteri dia tanya, Hajar tanya, wahai suami, adakah ini perintah Allah? Dia hanya mampu angguk saja. Maka apa yang Hajar sebut? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu tinggalkan kami. Allah pasti jaga kami. Kalau Allah yang suruh, pasti Allah jaga. Punyalah berimannya isteri dia dengan Allah. Itulah datangnya cerita Nabi Siti Hajar duduk di Mekah, di tanah yang tandus, cari air. Kenapa dia cari air? Dia punya susu habis dah dekat badan. Maka dia ini nak tahu, nak cari air yang lain. Tanah tu tandus. Dia berlari anak daripada tempat yang dia duduk ini. Dia nak naik ke bukit, ke satu tempat di Syerun Bukit Marwah ini. Dia naik dan dia tengok kat hujung sana ada tak orang kafilah tim daripada sana datang. Kalau ada, dia nak panggil, nak sikit air, itu je sebenarnya. Tengok pergi sana, tak ada. Turun balik tengok anak. Anak okey? Okey. Naik balik, pergi yang belah sini pula. Belah Safa pula. Tengok belah sana ada tak orang datang? Tak ada. Tak apa, turun balik, tengok anak. Anak okey? Buat benda yang sama. Nak tengok ada orang datang tak? Nak minta air sikit je. Sebab anak lapar sangat, anak menangis dah. Tiba-tiba anak ni tengah menangis, tiba-tiba dia tengah naik turun ni, tiba anak ni senyap. Kita kan duduk rumah, kalau anak bising kita okey. Ni standard. Anak bising, tiba-tiba senyap. Sudah.
Apa benda dia buat je ni? Berlari kita. Macam tu jugalah Hajar. Bila tiba-tiba senyap anak ni, apa hal pula senyap ni? Bila dia sampai tengok air telah terpancut. Sehingga kan Nabi SAW sebut, rahima umma Ismail. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ibu Ismail. Kalaulah dia tidak mengumpulkan batu untuk menakungkan air Zam-Zam itu, air yang keluar terpancut oleh Jibril itu, sudah pasti Mekah tenggelam dengan air. Kerana Nabi isteri Nabi Ibrahim, Hajar, ambil batu tutupkan supaya air itu bertakung dan ditinggikan, bertakung lagi. Disebabkan itu air itu bertakung dan jadi telaga. Maka Nabi sebut mulianya isteri dia ini, kalaulah dia tak buat benda ni, tenggelam habis dah Mekah ni. Tapi baiknya dan bagusnya sampai macam tu sekali. Itu cerita yang keempat. Ujian keempat dia kena apa? Dia kena tinggalkan anak. Dah dapat anak tapi kena tinggal. Benda ni kita rasa juga. Anak dah dapat, lahir dah anak. Tiba-tiba kita kena kerja. Allah berjuang betul nak hantar anak kat nursery tu. Duk fikir betul ke anak ni okey kat nursery? Orang tu pandai ke jaga? Betul ke boleh? Habis zaman nursery masuk sekolah pula. Anak tu ditinggal sekolah. Berapa jam je kita duduk kat rumah dengan anak kita? Anak habis sekolah macam kita habis kerja. Lagi ganas daripada kita kadang-kadang. Kita habis kerja pukul 5. Dia pukul 7 tak sampai rumah lagi. Kita pula tunggu. Punya lama anak sekolah. Anak balik itu duduk rumah tertidur lagi. Bangun-bangun kita suruh buat kerja rumah, buat itu, buat ini. Lala sekali berapa banyak masa kita dengan anak. Habis terbuang begitu saja. Kalau Nabi Ibrahim dulu tinggalkan anak, kita juga tinggalkan anak hari ini. So Allah nak beritahu, kalau kamu tinggalkan anak, kamu ingat dulu Ibrahim menunggu-nunggu anak itu. Aku suruh dia tinggalkan. Dengan imannya kepada aku, dia tinggal. Anaknya tu besar, membesar dengan baik. Allah jaga sungguh-sungguh. Sebab itu bila kita tinggalkan anak kita kepada sesiapa, ingat, kita tinggalkan dia, kita niat aku tinggalkan dia pada Allah, yang kalau Allah jaga, tak pernah hilang. Kalau Allah jaga, tak pernah rosak. Kalau Allah jaga, tak pernah sakit. Kalau Allah jaga, tak pernah ada masalah. Kita ingat niat dalam hati. Sebab itu Imam Syafi'i bila dia pergi belajar, mak dia sebut kat dia tak ada duit. Dia sebut kat Imam Syafi'i, aku ni tak boleh bagi apa-apa kat engkau. Tapi aku boleh bagi adalah doa. Dan aku tinggalkan engkau dengan hanya satu pesan. Bahawa aku tinggalkan engkau dengan Allah. Yang kalau aku tinggalkan dengan dia, sudah pasti dia jaga. Sebab itu kita serah pada Allah supaya Allah jaga anak kita sungguh-sungguh. Ini ujian yang keempat. Dan ujian terakhir yang lebih hebat yang kita selalu dengar. Yang kita selalu dengar setiap kali hari raya. Anak Nabi Ibrahim ini dah besar. Anak Nabi Ibrahim ini, Ismail ini dah besar, dah remaja. Bila remaja saja, inilah the ultimate ujian yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim. Allah datangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim, suruh sembelih anak sendiri. Maka Nabi Ibrahim ni, bila anak dah besar, dah handsome, dah comel, dah kiranya baik sungguhlah kiranya. Memang dah diharap-harapkan menjadi pengganti kepada ayah dan ibu. Menjaga keluarga, memberikan macam-macam kepada ahli keluarga yang lain. Tapi tiba-tiba Allah datangkan arahan untuk sembelih anak dia. Nabi Ibrahim bermimpi benda ini. Maka Nabi Ibrahim ni kalau sebelum ini, dia dapat saja arahan, dia pergi buat. Tapi kali ini dia tak buat. Bila dia dapat saja arahan ni, dia jumpa anak dia, dia kata dekat anak dia. Kisah yang terakhir ini ada di mana? Ada dalam surah As-Saffat ayat 83 hingga ayat 111. Ayat 83 hingga ayat 111. Surah As-Saffat. Okey, so tuan-tuan dan puan nanti boleh baca the whole story lah. Memang detail. So bila Nabi Ibrahim ini dia dapat saja arahan daripada Allah, dia tak pergi buat, dia pergi jumpa anak lu. Wahai anak, ya abati inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku dapat mimpi daripada Tuhan yang aku kena sembelih kau. What is your opinion? Itu soalan dia. Dia mengharapkan anak dia kata, ayah janganlah ayah, sialah ke saya ni, janganlah bunuh saya. Tapi anak dia soleh macam dia juga. Anak dia kata, wahai ayah, kalau Allah suruh, sembelihlah.
saya insya-Allah akan sabar. Maka dia pun tak buat main-main. Dia baringkan anak dia betul-betul. Disebutlah ayat Quran itu falamma aslama. Mereka berdua telah redha wa tallahu lil jabin. Dan dia baringkan menyengit anaknya. Kita nak sembelih kambing lembu, kita akan baringkan dan sengitkan untuk kita dapat leher tu. Memang betul-betul nak sembelih dah ni, dah letak pun pisau. Maka Allah tukarkan daripada sembelihan anak kepada sembelihan satu ekor kibash ataupun kambing yang Allah telah gantikan kepada Nabi Ibrahim sebagai satu ujian yang besar. Allah nak buktikan, Allah nak beritahu kepada Nabi Ibrahim, dia kena terima ujian paling besar dalam hidup dia. Apa ujian dia? Orang yang dia paling sayang, yang dia harap, yang dia betul-betul ingat boleh membantu dia akan hilang satu hari nanti. Sama dia hilang betul-betul dari hidup, diambil nyawa daripada Tuhan, ataupun diambil oleh orang lain menjadi suami ataupun isteri, ataupun dia berubah tidak beriman pada Allah. Waktu itu adakah dia nak terima anak dia, ataupun dia nak ingat yang Allah itu Tuhan dan dia redha. Ini ujian yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim, lengkap 5 benda ujian yang cukup besar yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim, yang akhirnya dia lulus 5 ujian. Barulah Allah angkat dia sebagai imam, sebagai ketua kita, sehingga kita sebut millata abina Ibrahim, agama ayah kita Nabi Ibrahim, yang merupakan agama yang betul, yang tepat, yang sama dengan agama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya disebut dalam selawat kita kerana ajarannya sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Nak mengatakan detailnya sama. Sebab itulah Nabi Ibrahim ini disebut namanya dalam selawat kita. Kerana ujiannya yang besar dan juga dia melepasi semua ujian ini dan dia telah menjadi imam, ketua kepada semua umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, dia adalah bapa kita ini, dan Nabi Muhammad adalah silsilah nasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 5 ujian yang Nabi Ibrahim terima, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 5 ujian ini Nabi Ibrahim terima dengan cara dia dan zaman dia. Cuba kita reflect. Ujian yang sama kita dapat tak hari ini? Dapat. Kita pasti dapat. Cuma caranya beza. Kalau Nabi Ibrahim ujian dia dengan ayah untuk berdakwah, kita ujian dengan ayah dengan ibu pun macam tu juga. Kita ada ujian dengan ayah dan ibu, kadang-kadang kita ujian kita ayah dan ibu kita lanjut usia. Mungkin cara hidup dia sudah berubah. Mungkin dia sudah tidak lagi dengan kekuatan yang dulu. Mungkin dia perlukan bantuan. Mungkin masa kita diperlukan oleh dia. Mungkin dia tak ingat lagi kita. Kita kena banyak tolong dia. Waktu itu kita kena sabar. Ujian kita adalah ibu dan ayah kita. Kita juga pernah berhadapan dengan ujian, iaitu ujian saudara mara kita. Ketika kita susah, ketika kita senang, kita akan ada orang yang datang kepada kita, sama ada dekat ataupun jauh, yang akan tekan kita dengan ujian yang bermacam-macam. Nabi Ibrahim dulu pun pernah rasa. Kita juga rasa hari ini. Kita juga pernah diuji dengan ujian zuriat. Sama ada kita lambat dapat zuriat ataupun kita cepat dapat zuriat. Ujiannya tetap zuriat. Anak orang lain pandai, kenapa anak aku tak pandai? Anak orang lain pandai sangat, kenapa anak aku pandai sikit? Anak orang lain semua hebat, anak aku kenapa satu je hebat dia? Anak orang lain lari laju, kenapa anak aku lari pada perlahan sekali? Itu pun boleh jadi kes juga. Kenapa anak orang lain dah dapat nombor 1? Kenapa anak kita dapat nombor 1 daripada belakang? Itu pun boleh jadi kes juga. Ini semua ini ujian Allah beri dalam bentuk zuriat kita. Ada orang dia berharapkan zuriat lelaki tapi dapat perempuan. Ada orang mengharapkan zuriat perempuan tapi Allah beri lelaki. Ini semua ujian yang Allah berikan supaya manusia itu sedar Allah yang memberikan benda ini. Ada ujian lagi yang Allah berikan, Allah suruh dia tinggalkan benda yang dia sayang. Macam yang saya sebut tadi. Kita ingatkan kita boleh jaga anak kita, bila dah ada anak kita jaga sendiri. Kita terpaksa pilih kerja atau anak. Kalau kita tak kerja, duit tak cukup. Kita kena sara anak, kita terpaksa kerja. Kadang-kadang kita terpaksa pilih antara nak tinggalkan anak dekat tok dia ataupun tok nenek dia, ataupun kita nak tinggalkan dekat kita punya nursery. Dekat nursery Manyang sakit. Dekat tok nenek tak sakit tapi tok nenek yang sakit. Masalah juga. So kita nak kena fikir benda tu banyak sangat. Dan yang terakhir,
Ujian iaitu ujian melepaskan apa yang kita sayang. Sama ada harta kita, sama ada kekuatan kita, sama ada orang yang kita sayang. Ini ujian yang paling berat. Melepaskan sesuatu yang jadi milik kita, iaitu benda yang paling kita sayang. Itu ujian paling berat. Kalau kita berjaya lepas 5 ujian ini, kita dapat benda yang sama Nabi Ibrahim dapat, iaitu ketenangan. Nabi Ibrahim jadi imam dan dia ini menjadi pemimpin kepada umat Islam yang baik. Kalau kita nak jadi pemimpin yang baik, lepaslah 5 ujian ni. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan. Ini cerita ringkasan. So dia tak habis lagi tu. So sebab itu saya bagi kerja rumah, tengoklah ayat-ayat itu, kita fahamkan cerita dia. Kadang-kadang kita boleh nangis pun dengan cerita-cerita daripada Nabi Ibrahim ini, yang sebenarnya ini total cerita yang ada yang berturutan. Disebut nama Nabi Ibrahim dalam Al-Quran 63 kali. Dalam surah-surah ini, dari kisah-kisah yang saya sebut ni, disebut beberapa kali. So boleh tengok, semoga memberi manfaat dan menjadi kekuatan kepada kita dalam menghadapi ujian dalam hidup kita ini. Kalau tidak sedikit kekuatan, moga Allah berikan kita banyak kekuatan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian tadi, tazkirah tadi. Saya sempat juga salin dalam buku tadi. Okey, yang surah-surah yang Ustaz sebutkan tadi. Memang macam kita cakap tadi lah, kita sebenarnya dah tahu dah kisah pasal Nabi Ibrahim ni. Tapi mungkin kita tak tahu kenapa. Sebab Ustaz dia terfikir kan, kenapa dalam selawat Nabi Ibrahim itu dimasukkan kan. Baru saya nampak kaitannya lah. Kan, saya baru nampak, okey macam tu. Kenapa bila Ustaz sebut tu, kata, okey, buka minda saya lah. Kan, untuk teman kata tahu lebih lanjut lagi. Jadi, macam Ustaz sebut surah-surah tadi, bolehlah nanti kita refer. Sebab kalau tak silap saya pun sekarang ni, tafsir Al-Quran pun ada yang dibuat dalam satu surah, satu buku, satu buku saya tengok dekat Dewan Pustaka kot apa dia ada buat kan, PTS. Saya ada juga kat situ. Macam kita baca, sirah apa orang kata detail lah mengenai surah tu daripada tafsiran itulah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Dan terima kasih juga kepada yang sudi hadir dalam majlis kita secara online. Kita tak berjumpa Ustaz ni, kita jumpa secara maya lah. InsyaAllah kita semoga berikan kekuatan kita kepada kami juga. Okey, anak pun ada. Okey, beri kekuatan kepada kami untuk meneruskan juga program ni. Walau dah masuk minggu ke-44 dan mungkin insyaAllah akan diteruskanlah sampai bila-bila. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok ada komen, seronok Ustaz berkongsi. Gaya penceritaan Ustaz tadi tu seronok. Ada intonasi, ada gaya dia. Memang orang kata udah boleh feel lah dia punya ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.